Berikan tepukan yang gemuruh menyambut ketibaan pemimpin yang kita kasihi lagi kita sayangi, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Sabah, bersama dengan barisan pimpinan tertinggi Parti Warisan Sabah. Untuk makluman rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Presiden dan juga barisan pimpinan tertinggi parti, Dewan ini telah pun ditetapkan dengan kapasiti 1,800 kerusi. Namun kehadiran yang hadir pada hari ini dari kawasan Kota Kinabalu, Sepanggar dan juga yang berhampiran telah pun mencecah melebihi kapasiti yang ada. Ya, kita juga dimaklumkan bahawa ada lagi rakan-rakan kita yang sedang on the way untuk hadir pada hari ini ya. Kita nantikan yang pastinya rakan-rakan yang tidak mendapat kerusi untuk tempat duduk nanti mereka boleh duduk di bahagian bawah ataupun duduk di lantai. Yang pastinya mereka juga akan bersama-sama di dalam dewan ini. Selamatkan! 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 Maka dari itu dijemput semua ahli-ahli majlis tertinggi, untuk naik ke pentas untuk duduk bersama-sama dengan Datuk Seri Presiden. Seketika nanti juga kita sekali lagi akan sama-sama menyaksikan satu lagi catatan sejarah yang mana akan tercipta pada petang ini dengan menghimpunkan rakan-rakan keahlian yang baru untuk menyertai Parti Warisan Sabah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. I think the sound system have to be very kuat sikit ya. Nanti teriak tidak bagus nanti. Terima kasih pengerusi majlis yang dikasihi, yang berhormat Datuk Darrell Laiking, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ahli Majlis Tertinggi, Ketua Bahagian Sepanggar Datuk Aziz, Ketua Bahagian Api-Api Jun Wong, semua pimpinan di peringkat akar umbi, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada petang ini dalam perhimpunan kita, iaitu salah satu pertemuan kemasukan beramai-ramai beberapa anggota dalam Parti Warisan, dan saya amat menghargai kehadiran rakyat Sabah khususnya yang turut menyertai parti kita pada hari ini. Terima kasih banyak juga yang datang dari jauh, yang dekat, dapat melapangkan masa walaupun dalam keadaan hari Minggu, dan sudah pasti hanya satu pengorbanan yang cukup bermakna. Di samping itu, bila saya datang, saya nampak semua ada t-shirtnya putih-putih semua. Saya sedar dan tahu ini satu pengorbanan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam suatu perjuangan, tidak mengira sama ada pengorbanan waktunya, masanya, tenaganya, keuangannya, ianya untuk memastikan supaya masa depan, khususnya generasi yang akan datang, jauh baik daripada apa yang kita nikmati pada hari ini. Hari ini kita berhadapan dengan berbagai cabaran, bukan hanya di pentas dunia, bukan hanya di rantau Asia,
peringkat antarabangsa, malahan juga khususnya di negara Malaysia dan terutamanya di peringkat negeri Sabah. Kita sedar dan tahu cabarannya cukup berat. Bukan hanya membabitkan pengorbanan nyawa manusia. Bayangkan hari ini masih lagi rakyat Malaysia di Sabah yang bergelut, yang berhadapan dengan berbagai cabarannya. Kita doakan mudah-mudahan anak kita Zahra, seorang pelajar yang baru saja meninggal dunia di sekolah berasrama penuh di Papar, Tun Mustafa. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan cucuri rahmatnya. Dalam pada itu saya telah bersuara supaya tindakan tegas, siasatan secara mendalam. Kalau sekiranya didapati ada unsur-unsur, kita tidak menuduh mana-mana pihak. We are not accusing anyone. But we do hope that enforcement of law in this country must be executed. Must be done. Kita tidak menuduh mana-mana pihak. Tapi kita berharap jangan ada coverage untuk memastikan supaya enforcement of law ini membabitkan anak nyawa. Kerana itu membimbangkan kita. Di samping itu bukan hanya rakyat Sabah ini berhadapan dengan berbagai masalah. Gejala buli ini di Datuk pun berlaku. Ada kes-kes tertentu yang berlaku. Dan sistem masalah yang ada dihadapi oleh rakyat kita. Kebimbangan ibu bapa untuk anak-anak ini. Dan besok soalan saya nombor 9 di Parlimen. Besok saya terbang jam 6 pagi pergi Kuala Lumpur. Harap soalan saya akan timbul nanti. Sempat masuk ke Parlimen. Berhubung kait dengan sistem pendidikan yang ada. Dan saya akan bangkitkan masalah sistem pendidikan di peringkat negeri Sabah. Bukan hanya dari segi prasarananya, tenaga pengajarnya, kemudahan yang ada. Malahan kita sedar dan tahu, ada sekolah yang ada tandas tapi tidak ada air. Itu baru sekolah. Bayangkan rakyat Sabah pada hari ini menghadapi krisis yang cukup mencabar. Krisis apa itu? Bukan setakat kita katakan berhadapan dengan masalah air yang ada. Ada air, tapi kadang-kadang tunggu itu orang bilang air perigi. Tunggu hujan. Yang kita merasa hari ini hampir 2 minggu ditawau. Hampir beberapa minggu disendahkan. Saya dipahamkan tidak ada air. Mereka terpaksa masuk ke hotel, hotel pula ada air. Bayangkan keadaan yang kita hadapi. Treated water is not available. Bukan hanya dalam bandar. Apatah lagi di peringkat luar bandar. Dan GRS memerintah Sabah 5 tahun. Minta lagi peluang untuk perintah 5 tahun. Sedang mereka perintah 5 tahun, bukan hanya peluang pekerjaan tidak ada. Bukan hanya harga barang yang semakin mencabar. Airnya tidak ada. Bekalan elektriknya dicatukan. Jalannya berlubang. Kemana rancang, kemana duit yang dibentangkan bukan setakat di Parlimen, bukan setakat di Dewan Undangan Negeri, berbilion duit yang ada. Maka dengan itu penting kepada kita. Sebelum saya mengulas tentang keadaan keperluan, fundamental necessity for all the people in this country must be addressed irrespective of who they are. They must reach. Kita dalam perjuangan, saya baru dengar pembentangan di Parlimen. Dan saya akan bahaskan 13 hari bulan. Rancangan Malaysia ke-13. Nanti semuanya dengar. Saya akan menyentuh beberapa perkara untuk memastikan supaya jangan hanya rancangan demi rancangan dibentangkan duit 611 bilion dalam rancangan ke-13 ini. Tapi kita mau supaya peruntukan yang ada disalurkan kepada bukan hanya orang yang amat memerlukannya, terdesak mereka. Sistem-sistem yang ada. Bayangkan pada hari ini yang tidak punya air bukan hanya rakyat Sabah. Di kampung-kampung. Sekolah tidak ada air. Hospital pun tidak ada air. Balai polis pun tidak ada air.
Ini merupakan agensi kerajaan pusat, bukan agensi kerajaan negeri. Mengapa tidak ada tindakan yang komprehensif untuk membolehkan supaya perkara ini once and for all we can resolve the matter? Bayangkan pada hari ini anak-anak kita bangunan yang terdekat UMS tidak ada air, mau minum air pun tidak ada, mau mandi air pun tidak ada, mau basuh pergi tandas pun tidak ada. Bila mereka buat surat kepada ketua menteri, tidak tahu apa layanan yang diberikan. Mereka merayu sampai di depan jabatan ketua menteri. Lepas itu dipanggil, disiasat. Kenapa siasat anak-anak kita yang minta air untuk mereka minum, untuk mereka makan, untuk mereka mandi? Tidak harus disiasat. They should not be interrogated and questioned for what they need. But what is important as a government, resolve the problem. Bagi bakalan air kepada anak-anak. Ini anak-anak kita sampai dimasuk oleh polis siasat. Siapa suruh kau demonstrasi? Mereka yang bersuara, mereka yang merasa. Takkan rakyat merasa, rakyat yang bersuara. Kita gentar dengan kerajaan ataupun pihak berkuasa yang ada, kerana ini mengatasi masalah kita. Mesti bukan setakat didengar. What is equally important is not only to hear what the grouses, the problem of the people on the ground, but resolve the problem of the people in Sabah. That is equally important. Saya bimbang keadaan kita di peringkat negara ini. Enforcement of law. Sebelum saya akan utarakan beberapa perkara, bayangkan seperti yang saya nyatakan berulang, Malaysia tidak akan jadi kalau tidak ada Sabah dan Sarawak. Kita lahirkan Sabah dan Sarawak, Singapura, sehingga lahirlah sebuah di negara namanya Malaysia. Malaysia tidak ada kalau tidak ada Sabah dengan Sarawak. Dia tanah semenanjung saja. Tidak ada. Malaysia tidak akan boleh ambil minyak di lautan Cina Selatan. Malaysia tidak akan boleh ambil minyak di Sulawesi ataupun Balat. Pasal itu jauh dari Putrajaya. Kenapa ini menjadi satu? Oleh kerana kita membentuk Malaysia, maka terangkumlah sebahagian daripada lautan Sulawesi itu merupakan sebahagiannya ialah teritori Malaysia yang ada. Maka dengan itu penting kepada kita. Perkara ini harus disedari oleh rakyat, bukan hanya di Sabah, bahkan juga di seluruh negara Malaysia. Bukan hanya rakyat, malahan pihak pemerintah perlu memahami bagaimana kita membentuk negara ini. Touch the heart of all the people in this country. Don't just touch the heart of Bumiputra. Touch the heart of also the people in this country. Needs, keperluan mereka yang ada. Bimbang saya. Sebelum terbentuk Malaysia, perkara ini dibincangkan dalam kertas Malaysia Report for Intergovernmental Committee. Ada jawatan kuasa yang dibentuk oleh pihak British sebelum tahun 1963. Mereka berbincang intergovernmental report yang ada. North Borneo, Sarawak, Singapura, Tanah Semenanjung waktu itu. Berbincang bagaimana keadaan yang harus didengar, yang harus diselesaikan, yang harus termaktub dalam perkara perjanjian 63. Bila ini berlaku mengambil masa. Dia bukan 1 minggu, bertahun. Lepas intergovernmental report yang berlaku, datanglah perjanjian 63. Ini merupakan perjanjian buku 63 yang ditandatangani oleh pihak British, oleh pihak North Island, Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak dan Singapura. Agreement concluded between United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federations of Malaya, North Borneo, Sarawak dan Sabah. Ini perjanjian. Dalam perjanjian ini terkandung dalam perlembagaan Malaysia. Apa dalam perlembagaan Malaysia ini? Sabah merupakan wilayah, bukan negeri. Sarawak wilayah,
bukan negeri. I just tell you, this is the article. Ini perlembagaan Malaysia, perlembagaan persekutuan hingga 1 Mac 2022. Kita ubah. Apa dalam perlembagaan dia? Nama negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan. Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggris. Artikel 1. Kurungan 2, negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri Tanah Melayu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu. Yang kedua, negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Borneo is a wilayah. Berbeda. Ini artikel dalam perlembagaan negara Malaysia. Dalam perlembagaan negara Malaysia juga termaktub di situ. Di mana perjanjian ini saya tidak boleh jelaskan, dia akan mengambil masa mungkin 1 minggu kalau saya ulas. Jadi saya pendekkan. Di sini perjanjian bagaimana hak kita yang paling terdekat supaya perbualan masuk ke mahkamah 40%. Hak kita. Setiap cukai yang dipungut oleh kerajaan persekutuan harus dikembalikan 40% kepada negeri Sabah. Ini perlembagaan dia. Ialah pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak. Dalam hal ini pemberian sebanyak 5 juta dalam setiap tahun. Itu dari peringkat awal. Dalam hal Sarawak, pemberian yang amnya dalam tahun 1964 dan setiap tahun selama 4 tahun yang diberikan ialah masing-masing 3,5 juta, 7 juta, 11 juta, 21 juta, dan dalam tahun-tahun yang kemudiannya hendaklah ditetapkan mengikut satu kajian semula dalam perkara 112D. Itu pemberian khas. Sarawak dapat, Sabah dapat, dan ada formula dia. Dia meningkat setiap tahun dari semenjak tahun 1963 sampai 2025. Ya. Dan ini formula dia. Manakala dalam hal Sabah, pemberian amnya cukai, Sarawak tidak dapat. Ini yang 112C. Satu pemberian khas, Sabah dapat, Sarawak dapat. Cukai, Sarawak tidak dapat, Sabah dapat 40%. Ini perlembagaan. Apa yang saya minta, apa yang terkandung dalam perlembagaan ini jangan runding lagi. Pasal ini perlembagaan yang orang kita sudah bincang tahun 1963 dalam perjanjian. 60 tahun lebih. Yang pemberian khas kita boleh bincang. Terima kasih. Ada Perdana Menteri daripada Tun Mahathir, dari Najib, dari semuanya ada memberi. Bukan saya tidak katakan ada pemberian. Ada pemberian. Itu pemberian khas. Tapi cukai setakat ini 40% belum dikembalikan kepada negeri Sabah. Pasal itu Sabah Law Society telah membawanya ke mahkamah untuk dibicarakan secara mendalam. Dan saya tidak mau nanti besok ulaskan contempt of court. Tapi yang penting rakyat Sabah harus faham dan tahu bahawa ini termaktub dalam perlembagaan, dan perlembagaan negara Malaysia harus ditunaikan dan dihormati. Ini yang saya nyatakan. Perkara ini cukup penting. Enforcement of law in this country must be enforced. Ada akta lompat. Ada yang melompat. Tapi tidak pilihan raya. There must be clear separations of power. Parlimen ada, agung ada, eksekutif ada, judiciary ada. Satu, agung ada haknya, bebas, independen. Berbeda. Lepas agung, parlimen. Lepas parlimen, eksekutif. Eksekutif, Perdana Menteri, menteri-menteri. Lepas itu, kehakiman. 4 peringkat. Perbedaan dia. Tapi yang supreme bukan agung. Yang supreme bukan parlimen. Yang supreme bukan eksekutif Perdana Menteri. Yang supreme bukan mahkamah. Yang supreme dalam peraturan perlembagaan ialah perlembagaan Malaysia. This is supreme.
Polis tidak boleh tangkap seseorang, tapi dia ikut perlembagaan. Kau mencuri, kau ditangkap. Perlembagaan Malaysia, kau melompat, kena gugur. Sudah dalam perlembagaan. Agung tidak boleh buat sesuka hatinya kalau tidak termaktub dalam perlembagaan. Parlimen tidak boleh putuskan sesuatu kes kalau tidak ada dalam perlembagaan. Maknanya inilah yang paling supreme dalam negara Malaysia ini. Kena kita mengikuti undang-undang yang ada. Dan saya berharap suara ini dapat didengar. Apatah lagi kes rasuah yang ada di Sabah ini. Kes rasuah cukup ketara. Tahun ini tahun pilihan raya. Tapi tahun lalu Tuhan bagi petunjuk kepada rakyat Sabah. Berapa orang YB yang keluar video. Ada yang mau minta 3 juta tidak cukup, mungkin mau lebih 5 juta. Ada yang sudah dapat keluar video tapi dia cakap lailo, lailo dalam bahasa orang putih. Tapi dalam bahasa Melayu kau diam-diam sudah dapat ini. Ada video. Tapi dalam video itu keluar ramai YB. Lebih daripada 10. Yang sendiri mengaku siasat. Tapi kita dapati cuma 2 orang saja yang diambil tindakan. Kenapa 2 orang punya video ini betul, tapi video yang lain tidak betul kah? Dalam siasatan kita apa yang penting bukan setakat videonya sebagai bukti, tapi dokumen yang berkeliaran di tanda tangan. Siapa tanda tangan? Si Ajiji, siapa yang memohon? YB, siapa yang bawa surat kepada jabatan-jabatan? Dokumen trail is there. Tidak cukup dokumen trail, money trail is there. Duit berjalan. Beli kereta ninja, bagi bayi rumah, kereta baru, rumah baru. Boleh tahu. Bukan tidak boleh tahu. Pasal kita kenal YB ini. Dulu tidak ada duit, sekarang ada duit. Tapi dulu ada duit YB. Dalam Asia Jiji ini dia cakap ada YB yang tidak cukup makan. Rasuah ini akan merosakkan Sabah ini. Rasuah ini kita perlu hapuskan di peringkat negeri Sabah. Di semua peringkat, bukan hanya di kalangan pimpinannya, bahkan juga di peringkat akar ubi, agensi-agensi kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan. There must be a red line to ensure that how we can curb. Macam mana kita mengatasi masalah rasuah di Sabah. Satu langkah yang paling drastik, satu langkah yang paling efektif untuk rakyat Sabah bertindak untuk mengatasi rasuah di Sabah. Jangan undi GRS, gagalkan mereka. Don't vote them. Kerana kita tahu, kita nampak. Macam mana kita tidak nampak? Tidak pernah ada kejadian duit jumpa di jabatan air. 100 juta lebih duit di jabatan air. Berapa tahun duit? 25 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, duit sudah jumpa di jabatan air. Itulah kesannya hari ini rakyat Sabah menderita pasal tidak ada air oleh kerana jabatan itu adalah merupakan jabatan yang rasuah, telah melakukan tindak tanduk yang tidak baik. Bukan setakat jabatan, pimpinannya. Saya tidak mau sebut pasal ongoing case di mahkamah. Dan saya ada dokumen tebal buku proceeding mahkamah yang ada. Perjalanan mahkamah menyatakan orang ini dapat duit, orang ini dapat duit, ada ini. Dan saya berharap langkah ini akan diambil perhatian berat oleh pihak kehakiman untuk supaya kita dapat mendapat keadilan. Mana-mana pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, saya harap tindakan tegas harus diambil untuk mengelakkan kejadian ini berulang berlaku supaya tidak ada ketandusan dan tidak ada akan masalah air yang dihadapi oleh rakyat ini. Bimbang saya, rasuah ini merupakan satu perkara yang berat dan kita perlu atasi sebaik mungkin.
Bayangkan hari ini negara kita berhadapan dengan utang lebih daripada 1,5 triliun. Siapa yang bayar? Bukan kerajaan bayar. Yang bayar ini rakyat juga. Kerajaan dapat duit hasil daripada bukan hanya pelabur, bahkan juga daripada cukai yang ada. Cukai yang diperolehi setiap tahun hampir 200-300 bilion yang ada di negara Malaysia. SST-nya, dahulu GST-nya, income tax yang ada, cukai untuk buat lisens, buat syarikat, cukai didenda, salah trafik jalan, tidak ada lesen kereta, ya, berbagai-bagai yang dikenakan, dendanya, cukainya, ya. Dan ini yang kebimbangan kita. Tapi ya saya bimbang, duit ada, tapi kemana duit ini? Di bawah pemerintahan JRS yang ada, duit cukup banyak. Tahun ini saja Masidi Ajiji bentangkan belanjawan 7 bilion ringgit. Hampir 7 bilion ringgit. Sebulan yang lalu tambah lagi 1,1 triliun bilion. Hampir 8 bilion duit. Kemana duit ini? Sudah bulan 8 ini. Tapi duit dipakai untuk apa? Bukan mengatasi masalah air yang ada. Bayar hutang syarikat. Beli flat number SMJ 1, SMJ 2. Tidak cukup plat number beratus ribu harga dia, guna duit untuk beli kereta Ninja Turtle. Kamu nampak Ninja Turtle, kalau muka limpas SMJ Ninja itu. Apa kereta lain tidak boleh ke? Proton tidak boleh pakai ke? Yang harga sampai 400-500 ribu dibeli. Yang penting keperluan rakyat, mengatasi rakyat yang ada. Besok warisan jadi kerajaan, kita pastikan address ketirisan yang ada ini. Harta kita habis, minyaknya. Pasal itu bila warisan pemerintah, minyak kita punya. Saya maklumkan Tun Mahathir, saya akan letak cukai sales tax kepada Petronas 5%. Hari ini Sabah dapat 5% cukai hasil dalam lingkungan 2 bilion, 3 bilion. Kalau harga minyak $70 per barrel, dapat 3 bilion, 4 bilion. Yang buat ini bukan JRS, yang membuatnya ini kerajaan warisan. Saya tahu, pasal saya yang bagi arahan kepada Peguam Negeri Zaleha. Datuk Zaleha yang sekarang menjadi hakim, ada hakim lagi. She is now a judge. I was the one who told her to ensure that kita letak cukai 5%, dividen 5%, cukai 5%. Pasal ini kita punya minyak, bukan Petronas punya. Kita punya gas. Masakan kekayaan ini kita tidak dapat rasa. Tapi kita mau berkongsi. Tapi janganlah kongsi mereka dapat 95%, kita dapat 5%. Kemana orang Sabah ini? Sampai bila kita mau sedar dan tahu insaf untuk masa depan? Bukan saya, masa depan kamu punya anak, kamu punya cucu. Don't think of my future, think of the future of your children, your grandchildren. That is more important. Itu jauh yang penting. Kerana kita sedar dan tahu salah langkah kita di Sabah ini, salah pilih kita. Saya bimbang, kekayaan yang ada, minyaknya tidak tahu ke mana, gasnya tidak tahu ke mana. Jangan buat perbandingan, Sarawak jauh lebih baik. Jangan hanya kita tuduh, ini kerajaan persekutuan, ini kerajaan persekutuan. Kita rakyat Sabah. This election is very important. Penting kepada rakyat Sabah yang menentukan siapa kerajaan pilihan raya ini. Rakyat Sabah, bukan rakyat Pulau Pinang, bukan rakyat Melaka, bukan rakyat Selangor, bukan rakyat Johor, bukan Kelantan, bukan Terengganu, tapi orang Sipanggar, orang Kota Kinabalu, orang Sendakan, orang Keningau, rakyat di Tawau, rakyat di Ladatu. Mereka yang menentukan siapa menjadi pemerintah
dalam pilihan raya pada kali ini. Dan saya berharap kita ambil tindakan. Kebimbangan saya. Viral di video 70 ekar tanah diambil. Mineral hektar. Kalau 70 hektar kau kali 3, 150.000 ekar. Ini jawapan Datuk Ajiji. Datuk Ajiji menjawab soalan daripada YB Marutai. Jawapan bertulis oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Datuk Ajiji di persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah, Mesyuarat ketiga Penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-16, tarikhnya Khamis 21 November 2024. Apa jawapan dia? Soalan Tuan Syarifuddin bin Hatta bertanya kepada Ketua Menteri, berapa syarikat kayu balak yang diberikan lesen yang sedang beroperasi dan berjumlah hektar yang telah diluluskan untuk membalak di seluruh Sabah termasuk di kawasan-kawasan tanah Yayasan Sabah? Jawapan Ajiji, untuk makluman ahli yang berhormat dari Merutai serta Dewan Yang Mulia ini, kerajaan negeri telah menganugerahkan sebanyak 43 lesen jangka panjang dengan tempoh kuat kuasa 30 tahun, 100 tahun. Wah, dia bagi kayu balak bukan hanya 30 tahun sampai 100 tahun. Bukan kita boleh hidup 100 tahun, mungkin Tun Mahathir saja. Termasuk 33 lesen Sustainable Forest Management License Agreement, termasuk 10 konsesi untuk mengurus, menjaga mentadbir lebih kurang 1,4 juta hektar kawasan hutan simpan production in Sabah. Tahun lalu saja. Tahun lalu. Bagi operasi pembalakan jangka pendek pula, iaitu bagi tempoh tahun 2023 hingga November 2024. Kelulusan lesen pembalakan jangka pendek dalam kawasan tanah kerajaan menerusi lesen. Satu adalah seluas 32,000 hektar. Kau kali 3 hampir 100,000 ekar tanah. Ini tahun lalu. Yang baru-baru ini yang viral 70,000 mineral lagi. Kemana harta kita ini? Minyak kita kemana? Tanah kita kemana? Pasal itu saya sudah minta dengan rakan saya Datuk Daryl Liking, dia peguam Timbalan Presiden, siasat, cek all the legal documents yang ada, termasuk tanah 32,000 hektar, hampir 100,000 ekar ini tahun lalu diluluskan. Mana ini tanah ini? Berapa hasil dia? Siapa syarikat dia? Kita akan siasat. Dan kemana duit ini? Hasilnya kemana ini? Kita mau supaya hasil ini diberikan kepada anak-anak kita. Pasal itu bila saya dah umumkan besok warisan jadi kerajaan, kita akan write off utang pegawai-pegawai kerajaan Yayasan Sabah punya utang, loan. PTPTN, anak-anak kita yang berutang, kita akan write off. Orang bilang gimmick politik, dorang bilang ini cakap politik. Ini bukan cakap politik. Ini kita katakan kalau Yayasan Sabah ada duit dan kita pastikan beribu ekar tanah ini. Kemana tanah ini hasil ini? Saya yakin Sabah Softwood, Benta Wawasan, banyak agensi kerajaan kita. Hasil itu mesti masuk kepada Yayasan Sabah, dan bila Yayasan Sabah ada duit, kita gunakan duit itu untuk mansukan utang-utang anak kita untuk mau belajar. Berapa saja utang mereka? Pelajar yang ada di sekolah, di UMS contohnya, di City University, saya jumpa City University. Berapa jumlah anak-anak belajar di City University? 1,500 orang saja. Di UMS, berapa ribu anak-anak kita? 6,000, 7,000 saja. Tidak semua yang berutang, ada yang berutang. PTPTN, Yayasan Sabah, jumlah yang mereka nak belajar untuk buat degree
daripada 20.000 sampai 30.000 ringgit belanja komplit dia punya ijazah dia. Untuk diploma dalam 10.000 sampai 15.000 ringgit habis. Takkan daripada berpuluh tahun anak-anak kita yang berutang, semua ada yang sudah bayar utang, sudah selesai, ada yang belum selesai. Bila saya kira tidak sampai pun 1 bilion utang anak-anak kita. Kalau warisan dahulu kerajaan ambil alih dari Barisan Nasional, utang BN 1 bilion. Saya boleh bayar 2019 1 bilion utang mereka. Kita boleh bayar. Takkan ini anak-anak kita tidak boleh bayar mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, kita bukan cakap kosong ini. Ini bukannya satu bicara yang dikatakan untuk meraih undi semata-mata. Ini perjalanan untuk kita nyatakan termasuk dalam kerangka rancangan kerajaan warisan. Bila kita ambil pemerintahan, the way forward for Sabah, supaya kita bangunkan Sabah bukan hanya sebagai tempatnya anak-anak kita mempunyai kemahirannya, kebolehannya, sistem pendidikan kita akan gubal. Saya akan lahirkan balik Kementerian Pelajaran di Sabah untuk memastikan supaya bukan hanya TVET. Dahulu kerajaan kita, saya sudah antar menteri pelajaran Dr. Yusuf Yaakob, tapi melompat dia. I ask him, link with Tibet yang ada di Kuala Lumpur, link with Tibet dengan ada Singapura, bergabung belajar macam mana kita lahirkan. Bukan hanya kita nak lahirkan anak-anak lulus peperiksaan 9A 4 flat 4 flat, tidak. Kita mau supaya anak-anak kita bukan hanya lulus peperiksaan, tapi kita mau anak-anak kita ada ilmu pengetahuan, knowledge, untuk membolehkan besok mereka keluar universiti, pasaran sudah menunggu untuk menerima mereka pasal ada kemahiran, ada ilmu pengetahuan yang boleh membantu syarikat-syarikat ini. Sama di JLC, sama ada kerajaan swasta ataupun lain-lain. And this one we must reform the system yang ada untuk membolehkan kita tambah baik. Tidak berarti bila kita lahirkan Kementerian Pelajaran, kita bercanggah dengan dasar polisi pendidikan negara. Tidak, kita mau komplimen. Kerana kita tidak mau melihat Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi peruntukan berbilion duit. Tahun ini saja, kerajaan dalam belanjawan tahun 2025 belanja 50 bilion. Kemana duit ini? Besok soalan saya akan bangkit di parlimen. Saya akan tunjukkan kepada mereka. Sekolah di Banggi, sekolah di Beluran, sekolah tidak jauh di Beaufort masih berpapan. Ada sekolah tidak ada air, ada sekolah ada tandas tidak ada air. Dan ini kita akan nyatakan dan tunjukkan fakta yang ada untuk membolehkan persoalan yang memerlukannya based on needs. Jangan 50 bilion peruntukan diluluskan di parlimen. Sebagian besar dari peruntukan itu kita belanja di Semenanjung. Juga perlu dibelanjakan di Sabah, di luar bandar. Mana yang memerlukan, kita boleh beli laptop, kita boleh beli komputer, belanja berbilion ke sekolah-sekolah. Tapi tidak ada elektrik, macam mana laptop boleh dipakai? Bagi laptop tapi tidak ada connectivity. Itu yang saya berulang kali. Bila saya bertolak dari Sandakan ke Tawau, limpas checkpoint Sandakan, Oji, sampai di Gunggung, Nuji. Tapi saya tengok telefon yang ada bukan ada G, tapi ada GRS. Kemana kita mau nyatakan the country is moving forward sebagai satu developing nations and the people we deserve to have 5G yang ada. Tapi kita di Sabah masih jauh ketinggalan ini. Ya. Di Semenanjung bicara tentang bagaimana supaya kita ekonomi yang ada, tapi basic needs here masih kita bergelut dengan keadaan ini. Maka dengan itu penting kepada kita untuk pastikan kita ubah kerajaan yang ada, pastikan jangan lagi bagi ruang. Mereka minta ruang, but give us a chance
warisan menjadi kerajaan hanya 20 bulan lebih saja. When we were the government of the day, what did we do? Apa yang kita lakukan? Bila kita jadi kerajaan, waktu itu kita tidak bergantung dengan kerajaan pusat, Kementerian Kesihatan. Kita beli emas. Saya beli emas dari China. Berapa juta emas. Dan kita bekalkan emas itu kepada rakyat Sabah, bagi dengan Kementerian Pelajaran, bagi dengan polis, bagi dengan jabatan-jabatan frontliners yang ada. Di samping frontliners, we give to all the public yang ada. Tidak cukup daripada itu, kita beli vaksin. Selamatkan anak-anak kita. Saya tidak tunggu KJ, saya Menteri Kesihatan untuk bagi vaksin kepada kita. Dan ini yang penting. Pasal itu kita wujudkan kesihatan di Sabah. Pasal apa? Ada doktor tidak cukup. Ada ubat. Di mana ubatnya? Saya pergi kampung, Datuk Seri, kami tidak ada ubat. And this is important for us. Supaya kelak nanti kita jadi kerajaan, saya akan pastikan kita akan buka kilang-kilang untuk buat ubat di Sabah, dan ubat ini kita boleh keluarkan sendiri. Generik. Kalau Melaka boleh bekalkan ubat, di Melaka sekarang buat ada kilang ubat. Ubat apa? Penicillin. Ubat apa? Panadol. Ubat apa? Macam-macam ubat yang mereka keluarkan. Di Melaka boleh, di Johor boleh, di Pulau Punang boleh, di Selangor boleh. Masakan kita di Sabah tidak boleh buat kilang untuk ubat diperlukan rakyat Sabah. Jangan kita bergantung dengan tempat lain. I'm going to discuss this with Pamaniaga. Pamaniaga is a sole supplier. Dia pembekal yang utama untuk membekalkan ubat-ubat di negara kita. Dan once we are the government, kita pastikan they must also fulfill the request of the state government yang ada untuk mengatasi masalah hospital-hospital. Tidak hanya cukup bagi kita untuk buat satu pusat jantung. Terima kasih banyak. Mereka janji rancangan Malaysia ke-13, one pusat jantung yang ada. Pusat jantung you can have it in one place. Tapi we want pakar jantung di Keningau. Kita nakkan pakar jantung di Tawau. Kita nakkan pakar jantung di Sendakan. Kalau ada sakit jantung di Sendakan, jalan raya dari Sendakan ke KK 5 jam. Tengah jalan sampai Rano mungkin dia mati. No, I mean serious. My old friend, Datuk Said Hinayat. My old friend, Said Hinayat meninggal dunia di Ranau. Sakit jantung dia. Tidak ada pakar jantung di situ itu. Dan ini penting kepada kita. Kita jangan tunggu untuk memastikan apa yang orang Sabah mau. Jangan tunggu UMNO cerita sama kau. Don't tell us what we want. We know what we want in Sabah. Not UMNO, not PKR, not DAP, not PAS, not Bersatu, but the Sabahan people knows what they want. Better for all the Sabah people. But it's important for us to take the government. We can never take the government kalau undi tidak ada. Dan kali ini saya minta supaya bulatkan undi untuk perubahan. Pasal kita mau selamatkan rakyat Sabah daripada tidak ada air. Kita mau selamatkan Sabah daripada tidak ada elektrik. Saya sudah nyatakan, itu dalam visi kita. Besok kita kerajaan, kita akan buat dam di Segamak, di Ladatu. Kalau anak-anak Sabah terpaksa minta tolong daripada Ketua Menteri Sarawak, Abang Jo, tolong kami, tidak ada air. It's so embarrassing. Where are we? Where are the father and the parents of the Sabah children? When our children have to beg to our neighboring place, asking for help, basic needs, water, takkanlah tak boleh angkat anak ini disiasat, diangkatlah lori, bagilah budak-budak kita bekalan air yang mencukupi. Takkan tak cukup. Kalau warisan beli mineral water bagi kampung-kampung, Datuk Jun Wong, Aziz Jaman, YBW semua, ya, si Azharnya, Dr. Daudnya, semuanya saya maklumkan dengan mereka, just facilitate. Tapi duit pun terbatas, gaji kami pakai, jangan simpan untuk beli handphone,
gunakan beli mineral water, bagi sedekah kepada orang-orang kita, untuk anak-anak kita sekurang-kurangnya dapat air untuk mencukupi. But I can assure you, tapi besok nanti bukan kita kata janji kosong, besok kita perintah masalah air selesai. No, it will take time, tapi tidaklah 10 tahun. We can resolve the matter untuk pastikan supaya dam yang ada untuk boleh membekalkan bukan hanya airnya, tenaga elektriknya, hidrogennya, dan ini di antara perkara yang perlu mendapat perhatian. 3 perkara untuk kita uruskan secara baik supaya Sabah diletakkan sebagai competitive place, membantu pelabur-pelabur yang ada. Ini dengar cerita pelabur sana datang berbilion-bilion. Apa dorang ingat pelabur boleh datang ke Sabah, air pun tidak ada, elektrik pun tidak ada. Kemana kita? Bayangkan kalau pelabur datang ke Sabah banyak, sudah pasti anak-anak Sabah tidak lagi terbang pergi Kuala Lumpur cari makan, cari kerja. Tapi yang paling besar pengangguran di Sabah ini. Pasal apa? No job. Why no job? Pasal kita tidak ada langkah untuk mengatasi masalah rakyat kita. Dengan itu di antara langkah yang akan dilakukan oleh kerajaan warisan, besok kita perintah, we are going downstream. Kita proses semua bahan-bahan yang ada, termasuk minyak yang ada, termasuk gas yang ada. Besok kita ambil kerajaan, kita mau pastikan supaya kita ada Sabah tung gasnya sendiri, dibekalkan. Kalau Sarawak boleh, Sabah boleh. Masakan orang di Sarawak saja boleh, kita tidak boleh, kita pun ada gas ini. Tapi gas ini jangan diambil semua oleh Petronas. We must be firm. Jangan tidak firm. Tahun ini saja ada tender carbon, hidrogen yang ada. Disandarkan proses gas dan minyak. Petronas punya tender. Viral dia. Ini bukan saya bereka. This is facts. Ini fakta. Bila ada tender, kita tidak masuk. Kita tidak runding dengan Petronas. Minyak ini, gas ini, terletak karbon ini disandarkan. Yang dapat syarikat dari Kuala Lumpur. Dialog. Syarikat berdaftar dari Kuala Lumpur. 14 tahun mereka mempunyai hak untuk going downstream and upstream. Kenapa mana syarikat kita? Sabah Sogit, SIP, Sabah International Petroleum, yang utang dibayar oleh si Masidi, utang beratus juta mereka bayar, tapi kemana syarikat ini? Kenapa tidak tender? Bila saya tanya Masidi di Dewan, Datuk Seri, kami tidak ada kepakaran syarikat ini. Kau bayar utang dorang beratus juta, lepas itu tidak ada kepakaran, buat apa kita bayar syarikat ini punya utang? Bagus dipakai duit 900 juta untuk selesaikan masalah air untuk anak-anak Sabah dan orang Sabah ini. Dan we must be mindful of this, dan kita mau rancang dengan secara baik untuk pastikan supaya langkah kita untuk membantu rakyat Sabah jangan ada rasuah. Saya sudah maklumkan bakal-bakal YB yang bertanding, siapa yang mau jadi YB, I'll check them first. Siapa yang mau jadi kabinet, they cannot be in business. Jangan buat bisnis. Kamu jadi menteri, bantu rakyat, bantu kerajaan, jangan cari projek. Kalau ada menteri yang mau berprojek, saya akan pecat mereka. I'm going to tell them seriously. I'm fighting here for the Sabah people, not just for single person. Saya tidak mau ambil hati mana-mana orang. Saya mau jaga rakyat Sabah, selamatkan rakyat Sabah ini. It's very important for us. We must be very firm. Itu yang saya teringat bila saya berjumpa dengan the senior minister from Singapore, Lee Kuan Yew, tahun 2021. I managed to meet Lee Kuan Yew 2001. Hampir 45 minutes I sit down with him di Mandarin Hotel di Kuala Lumpur. Lepas itu cerita dengan dia pasal Sabah. But one of the thing that he said to me, must make sure that one of the illness, rasuah yang ada. Dan ini satu langkah yang perlu, seperti yang nyatakan, enforcement of law. Dan kita pastikan supaya kerajaan yang ada
dapat diurus dengan baik. Bukan YB tidak perlu duit. YB perlu duit. Tapi kerajaan boleh bagi peruntukan kepada YB untuk bantu rakyat-rakyat di kawasan masing-masing. Allocation to the YB must be enough. Jangan tidak ada allocation bila YB tidak ada duit. YB tunggu di rumah, masuk kampung, YB minta duit. But they must be also allocated fund, enough fund to help the voters yang ada. Tapi jangan pula ada enough fund untuk buat rumah baru, beli kereta ninja. And that is, I'll monitor. Saya akan monitor. Dahulu bila saya jadi kerajaan, ketua menteri, saya tempatkan seorang pegawai SPRM di jabatan ketua menteri, di pejabat menteri kewangan. When I was a minister, waktu saya ketua menteri, saya simpan di Kementerian Kewangan, saya simpan di jabatan ketua menteri. Yang sekarang pengarah SPRM Sabah ini, dari Tuara ni, that is the officer yang seletak di pejabat saya di jabatan ketua menteri. When I was a chief minister, not a single tanah, 1 ekar pun saya tidak ambil. Saya mau bagi kepada rakyat, bukan saya mau ambil. I want to make sure kali ini kita reform Yayasan Sabah. We can reform Yayasan Sabah. And we work with the people, business community yang ada. Macam mana kita mau pastikan supaya bila kita bantu business people, dan dia boleh bantu rakyat kita. Kamu bayangkan, bila Tony Fernandes, AirAsia jumpa dengan saya, Datuk Sri, we need help from you. Dia masih hidup. Tanya dia. Lepas itu, what is the problem? Lockdown. Waktu itu COVID. Kapal tidak boleh terbang, penumpang tidak boleh terbang, tapi gaji pilot banyak. Operating expenditure, maintenance aircraft banyak. Tapi saya beritahu dengan dia, saya bagi pinjam dengan dia 300 juta. Tapi bila 300 juta, saya maklumkan Tony Fernandes supaya bawa pelancong dari China, bawa pelancong dari Jakarta, bawa pelancong dari Australia, bawa pelancong direct daripada New Zealand. Jangan singgah di Kuala Lumpur, direct Kota Kinabalu, terus pergi Tawau, terus pergi Sandakan. Korean. Kita bagi pinjam. Hari ini hampir utang dia dibayar. Tapi apa yang saya letak syarat? 5 aircraft, kalau dia tidak boleh bayar, saya ambil 5 kapal. Syarat yang kedua, saya mau anak-anak Sabah jadi pilot. Saya mau anak-anak Sabah jadi stewardess. Dan ini yang penting kepada kita. Pastikan job opportunity buat anak-anak Sabah. Saya pergi China. Bila saya pergi Beijing, kawan lama saya, si Kelau. Si Kelau ini Hapsing punya taiko. Orang Tawau itu si Kelau itu. Dia duduk di Hong Kong, tapi dia tinggal di Hong Kong, tapi dia tahu saya lawat pergi Beijing, pasal discuss with some of the company supaya mau buat dam dan buat kereta api, port di Kudat. Lepas itu bila bincang, he came over, fly over from Hong Kong to Beijing. I met him. Simon dia punya peguam. Masih hidup si Simon, masih hidup si Kelau. Sakit sudah 80 lebih tahun umur dia. Datuk Sri, can you give me the approval? I said, approval apa? I want my land to develop hotel. Hotel apa kau buat? Hyatt Centric. Hyatt Centric di KK ini, 1 week I give the approval to him. That land was not approved for 40-30 years, dia cakap. Tapi saya beritahu CK, you must make sure that budak-budak Sabah ada kerja. Jadi reception ke, housekeeper ke, restoran yang kau beli sayur, beli ikan, orang Sabah yang dapat. Don't give him the money. I didn't ask any money, dia masih hidup itu. And that is how, as a leader, you must help business people. Jangan tolong business people, mesti kau tim 20%, 30%. Pasal itu kita punya Pen Borneo. Sudah 5 Perdana Menteri, Pen Borneo tidak siap-siap. Dari Najib, Mahathir, Mahyudin, Ismail Sabri, Anwar Ibrahim. Sampai sekarang, kalau pergi Sandakan, pergi Beluran, pergi Telupit, jalan paling teruk. Saya punya pinggang pun sakit. Sampai Sandakan, saya jumpa dengan, saya punya acupuncture. Doktor situ, siapa nama dia, Doktor
I forgot the name of doctor. Dr. Steven yang tahu. Lepas itu bagi acupuncture my neck and my back pasal jalan raya tidak baik. For how many years? Since Najib period. Kena rectified. Saya surahkan di parlimen. Kalau ada syarikat tidak mampu melaksanakan tanggungjawab mereka, terminate that company. Change with the company. Baru-baru ini ada di award syarikat Pen Borneo package WE92. Keputusan JKR cadangkan syarikat, tapi MOF tolak cadangan itu. Mereka buat keputusan lantik syarikat-syarikat yang lain. Dan saya akan monitor perjalanan syarikat-syarikat ini untuk pastikan supaya jalan raya yang ada dapat disiapkan pada waktu yang telah ditetapkan, tanda tangan kontrak. Kalau tidak siap, saya minta kepada kerajaan untuk pastikan, tukar, terminate them. Kerana kita mau jalan, bukan kita mau kontraktor. We need our people to be helped, to be assisted dengan kemudahan-kemudahan asas yang ada ni. Hadirin yang dirahmati sekalian, adalah menjadi harapan saya, bukan setakat seperti yang nyatakan, and this is very important. Berulang kali saya nyatakan, landscape politik yang ada kena perlu kita ubah untuk masa depan rakyat Sabah. Yang boleh mengubah landscape politik di Sabah ialah rakyat Sabah. Nobody can change this. Nobody can change the landscape politik of Sabah unless the Sabahan is firm enough to do themselves. And very important for us. This election cukup penting. Ini ruang kepada semua rakyat Sabah yang diberi peluang untuk menunaikan tanggungjawab supaya perubahan dapat kita lakukan untuk masa depan anak-anak kita. Pasal itu warisan sudah umumkan, kita akan tanding 73 kursi. Not easy. Kita bukan ada duit. I don't have the money bagi 1,000. I don't have the money bagi 500 ringgit undi. Tidak ada. Saya tidak mau beli undi. Kadang-kadang saya sedekah bulan puasa, orang bilang saya mau beli undi. Bulan puasa belum bubar dewan, bukan itu mau beli undi. Tapi saya sedar dan tahu, walaupun kita tidak ada duit, tapi saya yakin undi yang ada ialah undi orang Sabah. This hand doesn't belong to people from Semenanjung. It belongs to the Sabahan hand. Use this hand to do your part to vote for the future of our Sabah generation. Don't sell it. And I am quite confident this young man is taller than me. Patut dia bagi sikit saya 3-4 inci kan. So I do hope the hand belong to you all. Make sure give to the right people to govern Sabah. Yeah. I have only 26 months. I didn't have time. Mahathir kacau, dia janji jangan masuk bersatu, masuk juga. Saya tolong DAP, saya tolong PKR, Christina. What happened? I don't want to talk bad about them. Yeah, but ini kali kita tolak parti-parti dari Semenanjung undi parti warisan tempatan. Bukan berarti kalau kita tolak parti dari Semenanjung, kita tidak sayang negara Malaysia. Betul tak? It's not the question we don't love the country. We love our country. But we have right to vote for which party, for which people. Betul kan? Kalau Mahathir pun mau kasih mati UMNO, masakan saya tidak boleh kasih mati UMNO? Betul tak? Other people can do that, we can't do it. We just have to follow what they want. This time they have to follow what the Sabahan want. Because we want to make sure resources yang ada. I'm going to develop. Kau punya mana emas, kau punya cincin.
Cincin. You know, Sabah ada gold. Sabah ada gold. But we don't monetize it. Kita tidak manfaatkan. The gold belong to us. Why can't we produce? Oh, ingatkan dua cincin dorang ini. As well, look at that. We can do better, nanti besar cincin-cincin yang berat. Untuk apa? Income for Sabah. But please, it's very important. Not for me, for your children. Generations to come. Ya, saya cukup makan. Bukan tidak cukup makan. Yeah. But I'm not here, I know. But to me, it's very important. I have served the country 30 years. I was in KL as a minister. Minister of Unity, Minister Domestic Trade, jaga telur, jaga ayam, jaga gula, jaga beras, semua saya jaga. Menteri Perpaduan, I was a Unity Minister of Culture. And I was a Minister of Rural Development too. I was the Minister of Domestic Trade too. And don't tell me I can't run Sabah for the better of my people in Sabah. Yeah? But give us a chance. Yeah, give us a chance. It's not, I'm forcing you, saya tidak paksa. I'm not going to force you, it's your right. But please help the Sabah people are suffering. This is God divine. God is showing to all the Sabahan. Before elections, the YB very corrupted. Before elections, there's no water. Before elections, electric padam-padam. Bayangkan, I have been in government, I have been in politics for years. I have never seen in my life restoran tutup pasal tidak ada air. Where do we go? Ini yang susah. So saya berharap hadirin yang dihormati sekalian, ruang dan peluang yang ada pada kali ini untuk mengundi, jangan lupa, ya, jangan lupa buat perubahan. Jangan dengar parti tempatan semata-mata. Kadang-kadang jual kami parti lokal, tapi tindakannya tidak lokal. Si Jeffrey sudah janji sama saya tahun lalu bulan 9 mau keluar. Tapi sampai hari ini tidak keluar-keluar. Pasal apa? Mau tunggu, tidak tahu apa mau ditunggunya itu. Ya, tapi jangan kita cakap tidak baik untuk dorang. Yang penting kepada kita, saya mau nyatakan kepada rakyat di Sabah, I can tell you, kita ada rancangan, we have the capacity, we have the ability. And I can tell you that we can do better than JRRS. We can do better. We can do better than JRS, given a chance on how to govern. Bukan hanya hasil. Kita punya KDNK, when I was there as a government, was far much better than now. We can save people life. And saya yakin tidak ada COVID. Saya yakin tidak ada seperti lockdown. And we can attract as many as possible pelabur yang datang. But most important, mau tarik pelabur, we must start with the basic necessity first. Air, jalan raya, elektrik, manpower. And this is important. Pelabur tidak akan datang kalau air tidak ada. Pelabur tidak datang kalau tidak ada elektrik. Pelabur tidak akan datang kalau tidak ada manpower. Pasal itu Kementerian Pendidikan, Pelajaran kita kena lahirkan. Sekolah-sekolah training yang center. Pastikan the needs of the industry we match up dengan anak-anak kita. Mau electrician, mau technician, mau engineer. Ini yang penting kepada kita untuk pastikan supaya anak-anak ini boleh masuk keluar universiti, sudah ada ruang dan peluang untuk dapat cari kerja mereka ini. But this is important untuk pastikan supaya mengatasi masalah kemiskinan yang ada. We must monetize all the raw materials yang ada. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam usaha kita untuk menarik pelancongan, pasal ini penting kepada kita. Pelancongan di kawasan saya sendiri, pelancong sempurna dekat 3,000 setiap minggu dari China yang. Tapi kita kena susun dengan baik. Sempurna sudah ada resort. Sempurna sudah ada hotel 5 bintang this year, 5 star. There's already one hotel there. Yeah. We can govern it. But let me tell you, of course, ada pelancong komplain, Sempurna kotor, banyak sampah. When we were there as a government, kita sudah kena pasti ada mission. Datuk Jaujan masa Menteri Kerajaan Tempatan. Kita ada mission yang kita gunakan untuk pungut sampah dari laut-laut.
Dan sampah-sampah ini kita proses. Ada kegunaan dia. Dan teknologi yang baru, kita tahu kawan saya ada di Amerika Syarikat, semua kernel kelapa sawit yang ada, all the waste of palm oil can be turned into a product that can be used to make road. Tidak perlu bentomin, tidak perlu batu kelikir, dan produk ini boleh digunakan untuk buat jalan raya yang ada. It's teknologi baru. It's quite as hard as ada produk yang ada untuk membolehkan jalan-jalan raya yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, saya berharap usaha yang baik dapat kita tingkatkan. Tapi saya yakin pada hari ini, pada mula saya dipahamkan 1,000 orang. Hari ini 2,000 lebih orang datang perjumpaan pada hari ini. Saya ucap terima kasih banyak. Ramai yang masuk parti warisan. Bukan hanya masyarakat Cina, masyarakat Melayu Islam pun ada sini, ya. Mereka juga turut menyertai parti warisan Sabah, dan ini merupakan petanda yang ada. Ya. Jangan bimbang sangat. Ada yang orang UMNO, ada yang orang PKR. Kalau YB mereka dorang beli, masakan ini tidak beli. Mereka bantu. These are the people. They are joining us, bukan kita beli, tidak. But they got the heart to change for the better for Sabah people in this coming election yang ada. Jadi saya berharap sungguh usaha ini akan dapat mengikati kita. Besok nanti tell us what's wrong with us. When we take over the government, kita akan laksanakan. Saya sedar dan tahu, nak restructure civil servant, it will take time. Nak restructure sistem keuangan Sabah will take time. Nak supaya kita GLC restructure take time. Mungkin orang tidak sempat mau jumpa ketua menteri. Dan saya akan buat program sebulan, saya akan jumpa semua yang ada masalah, datang just for the public yang ada. Supaya kita tidak mau jumpa ketua menteri pun susah. Diorang bilang pintu ditutup. Tapi jangan pula nanti 1 juta orang mau jumpa, mungkin dari pagi sampai malam saya tidak boleh tidur. I won't be able to sleep. We must jadualkan, we must find ways and means supaya kita ada access, reaching out. Kita tidak mau nanti as a leader, when come elections, we want to see you. But when we in the government, they want to see us. They must be allowed to see us, to reach us. And that is very crucial. We cannot have a culture. Once you become YB, tutup pintu. Sudah YB tutup pintu. Saya di Sempurna, saya punya pintu itu, saya buka sampai kadang-kadang pagi itu. Jam 12 tengah malam, jam 1 jumpa orang. Ya. Lepas sembahyang subuh sudah ada tunggu di tangga. Ya, saya tidak tutup pintu saya. Kadang-kadang ada yang jumpa saya itu bukan boleh mengundi itu. Saya tahu. Tapi saya katakan, as a leader, saya tidak pikir yang boleh undi sama saya. I want to help human being. Mana manusia yang bermasalah untuk dibantu, kita bantu yang terdekat. Kena saya tahu yang mungkin tidak ada jelasnya, supaya mereka boleh tangkap ikan, boleh tanam sayur. Tapi ini bukan kerajaan PTI. Saya bukan PTI. Kalau kita boleh tolong orang Palestin, masakan kita tidak boleh tolong kita punya peladang punya kerja ini? Masakan kita tidak boleh tolong orang-orang kita di kilang-kilang? They are here in Sabah. They are not in Gaza. But we can help. We spend money in Gaza, you can't spend money in Sabah. No, we must be able to make sure ada kedai kopi, tukang cuci piring, ya, yang bantu kita, ya. But they must have the right kind of pass to ensure that they can work. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, saya tidak mau spell out. Nanti bubar dewan, saya akan laid out plan, visi dan misi kita. Where do we go? This is not a manifesto, tapi rancangan untuk memperbaiki keadaan, meningkatkan pembangunan ekonomi dan penyatuan rakyat Sabah yang berbagai kaum, berbagai anutan agama yang ada. Rest assured, we don't judge us by my skin. Don't judge me by my religion. Never in the history since independent, orang Islam bagi cuti tambahan sama orang Kristian
Christmas 2 hari pada hari ini. Bukan si Pairin yang buat. Bukan si Pairin yang buat. Bukan Congkakiat yang buat. Bukan Dompok yang buat. They have been the chief minister. And I was the chief minister. But I give extra 1 day holiday for the Christian. Because I believe they need that. Supaya orang Kristian boleh balik rumah. They can see, meet their grandmother, grandfather, the mother, the sister, sibling yang datang kerja dari Kuala Lumpur supaya bonding. Family bonding is very important when you build a nation. When you build society. Supaya mereka boleh, masanya, waktunya. Untuk mereka dapat dampingi keluarga mereka. Bukan setakat itu, saya bagi bantuan dengan gereja. Di Pinampang, di Tambunan, 1 million for church. Tidak berarti saya tidak bantu masjid. Saya bantu masjid. Saya buat masjid. Tapi tidak berarti bila saya buat masjid, I deny the Sabahan. Pasal Sabahan people bukan hanya orang Islam, ada orang Kristian. Ada orang agama-agama lain. Ya. Jadi saya berharap jangan bimbang sangat. Saya pergi Sendakan, saya minta dengan YB Kelvin, dia punya temple, is it temple, what do you call it? Buddhist temple di Sendakan. Dia beritahu dengan saya, Datuk Seri punya Buddhist temple ni rosak sudah. Saya beritahu dengan dia, Kelvin, make sure, remind me, the moment we in the government, we will help this temple untuk pastikan supaya bantu yang Buddhist temple di Sendakan ini. Yeah. And that's how you bond the people. Touch the heart of all the rakyat yang ada, irrespective of race and religion yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat saya sudah cakap banyak. Usaha yang kita letakkan, pastikan supaya gerakan ini dapat kita tunaikan sebaik mungkin. And these are the document. Saya tidak cakap bohong. Ini kelulusan, ini jawapan. You can keep it there. Ada 100 tahun tanah, beribu ekar tanah tidak tahu pergi mana ada orang. Dan besok kita kerajaan, saya akan siasat. And I want the money for the Sabah people, not for the company. Ya, kita akan siasat. And this one, ini bukannya, ini jawapan dorang. Nanti share dengan dorang. Ya, sudah ada situ kan? Bagi-bagi dengan dorang. I know the press want it as well. You want a copy of it? The press people, come here, engkau ya. Ini sudah ada mengkali kamu. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya berharap saya akan maklumkan nanti beberapa perkara dalam masa yang dekat untuk pastikan supaya kita dapat satukan rakyat Malaysia di Sabah untuk memastikan supaya hala tuju kita, dan saya yakin pilihan raya ini tidak lama. It's definitely this year. Pilihan raya ini is definitely tidak boleh jauh. 1 bulan, 2 bulan. Because tempo dia is already due. Ya. Dan saya tidak jangka pilihan raya akan diadakan bulan 11. Pasal belanjawan bulan 11 di Kuala Lumpur. October is also the budget. But they cannot have that. I'll be happy if they have the budget in elections day. So all the ministers cannot come here and campaign. Yeah? But I'm sure, I think it will be very soon. By the time come, I just request if possible. Yeah? Don't force yourself, but vote for Warisan, please. Yeah? Pastikan. Yeah? And it's very sad. Sometimes it's very difficult to just make sure orang-orang kita tidak tahu macam mana menyedarkan mereka. You know, Tun Mustafa mati, Tun Puat mati. Janji perlembagaan sampai mati Tun Mustafa, sampai mati Tun Puat. Until now, the promise have done. We give them the land. Felda, I'm going to raise this. How many acres? 200,000 hectare of land to Felda. How many smallholders? 1,600 smallholders. Out of 200,000 hektar land, tanah kita bagi beratus ekar ke Mafelda. Tapi mana itu tanah ini?
Felda ambil, rakyat tidak dapat Sabah punya. Dan saya akan bangkit. 13 hari bulan, hari Rabu, saya akan bahas di parlimen. You listen to my speech. I'm going to whack them. Ya, jangan biarkan. I'm going to propose. Bukan hanya saya criticize, tapi saya akan cadangkan the step forward. Kita tidak mau criticize without any solution. We will criticize, but ini penyelesaian dia. Ya, jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama untuk pastikan supaya pilihan raya kali ini, ya, akan dapat menentukan masa depan negeri Sabah yang ada. Terima kasih banyak. Thank you very much. Atas kehadiran semua, terima kasih. Maksukul nikam. Terima kasih. Terima kasih. Kamsia, mkoy, sese, for coming here and to joining Warisan. Don't worry, we are a big family, and I'm quite sure, yeah, not only today, in Sandakan, in Tawa, they're waiting for me. There will be more to join Warisan. And I can tell you, one of the big family coming from Keningau, Ricky, come Ricky. This is a big family in Keningau. He's a lawyer. Peguam di sini. This is Ricky Sodomon. A big family in Keningau. And when I went to Keningau, he already told me he's going to help and join Warisan to fight for the people in Sabah. Yes. Okay, thanks. As a big family in Keningau. Jadi saya berharap ini di antara the family of J. Sundang punya ni. The J. Sundang, the grandfather, the one who signed Tun Mustafa, Tun Fuad. And this is the descendant. And Tun Fuad daughter is helping me in Bangkoka. Tun Fuad Stephen's daughter. Yeah, he's there in Bangkoka. So we're going to make sure that all the founders, formation of Malaysia will be together to ensure to fight for the right of Sabahan. Warisan sebuah parti yang kita lahirkan, berbagai kaum, berbagai anutan agama. Dia bukan parti orang Bajau, orang PTI. These are Sabahan, these are Malaysian. My deputy Daryl Liking, orang Pinampang, lawyer by profession. Ini timbalan ini. Orang Kristian ini. Naib Dr. Jaujan, Bajau. Naib Terence Yambun, orang Pinampang. Setiosa Agung, orang Keningau. Juns Wong. Juns Wong. Naib Presiden Juns Wong. Teng Hoa. Setiosa Agung. Naib Presiden Brunei Dr. Daud from Bengawan. Bendahari orang Brunei Azhar Darau. Ketua Penerangan Datuk Aziz Sipanggar. Joe Boysin, Haji Ahmad Kedazan. Joe Boysin, Koboy lagi Ramul. Haji Ahmad, ini seorang Brunei. Udah campur-campur Brunei dusun semua ini. Bajau pun ada. Mento, Bajau sama ini. Ini lagi Cina kita. Banyak. Terence Yambun, kita punya Wira Terence Au, bukan Terence Yambun. Chinese, Rungus, Kudat. He's busy in Kudat. He's our young leaders. The youth leader of Warisan is a Chinese young boy. Mixed. And Ketua Wanita Nur Faiza Chua, Malik Chua punya sister. So it's a combination of multiracial yang ada. We set up this party, discuss dengan Daryl in my house, Lorito Jun Wong. We set up this party untuk pertahankan hak Sabah.
GRS was not formed, gagasan was not formed untuk pertahankan Sabah. Dia beli YB, form government. Rupanya dia ambil untuk bukan nak beli YB saya itu. Gigi Asno masuk UMNO, dari UMNO masuk Bersatu, dari Bersatu masuk Gagasan. They form. Gagasan was not a party. Cuma Gagasan lahir 2022. Pilihan Raya 2020. GRS Gagasan was never a party contested dalam pilihan raya. Mana ada dalam dunia sistem demokrasi a party never contested in election can be the government, ketua menteri yang ada. Dia guna GRS. GRS itu dilahirkan oleh si Mayudin, bukan si Ajiji. Anda bayangkan, whereas warisan was set up, we are here to fight for our rights. We change the constitution. Dahulu perlembagaan Sabah berubah, kita yang ubah bersekali dengan Sarawak. Wan Junaidi was then the Minister of Law. We supported them. When my friend led BK Liu, kita bawa di parlimen, tidak cukup. Tapi bila Wan Junaidi, now the governor of Sarawak, brought it up, I told Daryl and the rest of the MP, make sure we support. Now the constitution is changed. Sabah is not a state. Sabah is part and parcels of the region that form Malaysia yang ada. We have every right. Right dari segi immigration, right dari segi labor, right dari segi mineral yang ada. When I was the chief minister, I changed the constitution 2019. Continental shelf yang ada. Jadi saya berharap ini merupakan hak yang perlu kita pertahankan dan kita teruskan. Dan saya minta kerjasama kepada semua pihak yang hadir pada hari ini, supaya pastikan perubahan kita akan lakukan besok nanti. Jangan lupa, ya, saya akan bangkitkan besok. Pilihan raya datang, jangan main tipu punya, jangan main beli undi punya. Saya akan cek semua peti-peti undi yang ada. Saya sudah beli lampu dari China, about 2,000 lampu. Kalau padam lampu saya akan on. Jangan kira undi masa padam lampu. I have to think of that. No cheating business. I'm going to discuss on Tuesday. On Tuesday, I will ask the question in Parliament regard to election in Sabah. Dan saya mau pastikan, don't play around. I was with BN 30 years. I know what have they done. And I know what I can do. So please help me to help the Sabah people, to help the generations to come. Democratic process yang ada perlu kita lakukan sebaik mungkin. Choose the leader, choose the government yang boleh memastikan supaya kita dapat lakukan yang terbaik untuk kemajuan rakyat Sabah. Terima kasih banyak. Dan saya akan minta juga supaya handphone, besok pilihan raya jangan bawa handphone masuk Dewan Undi. Pasal saya tahu kalau masuk Dewan, sebelum masuk ke Dewan ambil kertas, dapat duit sikit-sikit. Sudah dalam Dewan, dia tangkap gambar undi dia ada bagi. Bila keluar Dewan, dia kasih tunjuk RM500 saya bagi, dapat. No more. I'm going to insist to SPR, no handphone. Jangan masuk dalam Dewan. Ya. I know what they can do. I know what they can do, but I know what to do as well. Ya. So saya harap please help me. Ya, bantu untuk pastikan supaya pilihan raya kali ini kita akan pastikan kerajaan GRS dapat kita tumbangkan dan parti tempatan, suara tempatan yang ada, ya, dapat kita lakukan. Terima kasih banyak. Thank you. Majlis melakamkan ucapan ribuan terima kasih setinggi sanjungan budi. Teguh belayar tengah lautan, meredah gelora mengharung badai. Kukukan tekad, merempuh dugaan.
perjuangan ini belum selesai. Selamatkan! 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 Hadirin seterusnya, sama-sama kita saksikan upacara kemasukan ahli daripada parti-parti politik yang akan menyertai dan juga keahlian yang baru yang akan menyertai Parti Warisan Sabah. Oleh demikian, majlis sekali lagi dengan hormat dan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Presiden bersama-sama dengan Yang Berhormat Timbalan Presiden dan juga rakan-rakan dan naib-naib Presiden dan juga ahli-ahli majlis tertinggi parti untuk sama-sama menyaksikan dan juga menerima penyerahan borang kemasukan keahlian yang baru untuk Parti Warisan Sabah kawasan Kota Kinabalu dan juga Sepanggar. Baiklah, kita panggil terlebih dahulu bekas ahli Parti Keadilan Rakyat. Nama ketuanya Redskan bin Daupin. Jumlah ahli yang masuk 100 orang untuk Dun Api-Api dan Kota Kinabalu. Dipersilakan Saudara Redskan bin Daupin. Gelombang baru untuk Parti Warisan Sabah kini dilayarkan oleh rakan-rakan daripada PKR yang akan menyertai Parti Warisan Sabah. 欢迎你们加入民进党。 Sekali lagi dipersilakan Saudara Redskan bin Daupin bersama-sama dengan rakan-rakan mantan ahli Parti Keadilan Rakyat Kota Kinabalu. Baiklah, seterusnya dipanggil nama ketua Siti Habibah binti Abdul Hamid. Jumlah ahli yang masuk 100 orang. Kawasan Dun Api-Api Kota Kinabalu merupakan bekas ahli Parti Keadilan Rakyat. Ini bermakna kita juga berpeluang untuk menawan kerusi Dewan Undangan Negeri Api-Api selepas ini. Hadirin seterusnya, sama-sama kita persilakan. Kali ini akan membawa seramai 200 orang keahlian juga daripada Parti Keadilan Rakyat yang akan menyertai Parti Warisan Sabah. Dipersilakan Nuri bin Suhaibun, mantan ahli Parti Keadilan Rakyat untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Api-Api Parlimen Kota Kinabalu. 200 orang keahlian. Beri tepukan. Kita teruskan dengan melebarkan sayap warisan seterusnya bersama dengan ahli-ahli daripada Parti Keadilan Rakyat kawasan Dewan Undangan Negeri Api-Api Parlimen Kota Kinabalu. Kita persilakan Denang bin Inai Muhammad Ramil. Dipersilakan Denang binti Muhammad Ramil selaku ketua untuk menyerahkan barang ini. Dia beri tepukan Saudara Sri Kandi daripada Parti Keadilan Rakyat. Kini telah bersama-sama kita di dalam Parti Warisan Sabah. Seterusnya kita layarkan bahtera perjuangan warisan ini. Kali ini kita akan umumkan pula kemasukan ahli-ahli daripada Parti Keadilan Rakyat cabang Sepanggar seramai 55 orang diketuai oleh Encik Ramli Lahudin untuk Dun Kalambulai Parlimen Sepanggar. Ini dia ahli PKR daripada Kalambulai. Ya, telah pun memasuki ataupun menyertai Parti Warisan Sabah. Untuk rekod dan juga perkongsian bersama PRN 16, kita kalah 16 undi. Kali ini kita bawa 55 pengundi baru. 55 akan menjadi 5,500 insyaAllah. Kita akan menawan semula Dewan Undangan Negeri Kalambulai. Seterusnya juga daripada kali ini kita menerima penyertaan daripada mantan-mantan ataupun ahli-ahli
bekas ahli-ahli UMNO Parlimen Kota Kinabalu. Ya, kita panggil ketuanya Encik Nasain bin Tajul dengan membawa masuk 55 orang bekas ahli-ahli UMNO Kota Kinabalu. Mantan Ketua Cawangan UMNO Dewan Undangan Negeri Api-Api. Kita teruskan juga dengan penyertaan yang seterusnya. Tidak kurang juga hebatnya, juga merupakan mantan ahli UMNO Parlimen Kota Kinabalu, membawa seramai 53 bekas ahli UMNO. Bersama-sama dengan beliau, kita persilakan ketuanya Encik Anwar Salawi. Kali ini kita juga menerima penyertaan dari rakan-rakan ahli parti Gabungan Rakyat Sabah. Kita persilakan Puan Mr. Jerry dan Mr. Adam. Ya, Membawa masuk 40 orang ahli parti Gagasan Rakyat Sabah untuk menyertai Parti Warisan Sabah untuk duduk dalam Parlimen Sepanggang. Dipersilakan Mr. Jerry dan Mr. Adam. Terima kasih JRS. Dan seterusnya kita persilakan juga rakan-rakan daripada mantan ahli-ahli Parti Bersatu Sabah yang menyertai kita seramai 50 orang diketuai oleh Puan Sumi binti Kamur bersama dengan 50 orang ahli mantan ahli Parti Bersatu Sabah Parlimen Kota Kinabalu. Baiklah, kita sekali lagi persilakan dan juga menjemput Puan Sumi binti Kamur, mantan ahli Parti Bersatu Sabah bagi Parlimen Kota Kinabalu, bersama dengan 50 orang keahlian beliau. Berikan tepukan Sumi binti Kamur. beliau bersama. Lambaikan tangan anda. Kita teruskan dengan kemasukan ahli-ahli mantan ahli-ahli Parti Bersatu Sabah Parlimen Kota Kinabalu seramai 61 orang. Kita persilakan ketuanya Puan Zaitun Jabarul. Dipersilakan Puan Zaitun Haji Jabarul. Ya, kita teruskan lagi. Okey, baiklah, seterusnya kita persilakan pula kali ini kita persilakan beliau merupakan mantan setiausaha bahagian Parti Bersatu Sabah Inanam, pemangku ketua bahagian PBS Dun Karanan, ketua PDM Telipuk Laut, kini merupakan pensyarah di Institut Aminuddin Baki. Kita persilakan yang berbahagia Tuan Haji Mazlan Daiman bersama dengan 100 orang mantan ahli PBS kawasan Dewan Undangan Negeri Kalapulai, Parlimen Sepanggang. PBS mari. Terima kasih PBS. Kita teruskan dengan penyertaan seramai 100 orang keahlian mantan ahli Parti Keadilan Rakyat
kawasan Dewan Undangan Negeri Kalabulai, Parlimen Sepagar. Kita persilakan Encik Tony Time, Kampung Kayu Madang, merupakan Ketua Pemuda PKR Bahagian Sepagar, juga setiausaha JKK Kampung Kayu Madang. di mana dah ini beri tepukan kepada Encik Tony. Bersama dengan 100 orang mantan ahli PKR menyertai Parti Warisan Sabah Tun Kalabulai, Parlimen Sepagar. Menjulang anak bangsa, bertahan warisan ibunda, tekad berbakti pada pertiwi, warisan membela anak negeri, isi membentuk era baru, serasa jiwa teguh berpadu, harmoni hidup berbagai suku, padulah sama tanah airku. Baiklah, seterusnya kita menjumpa dalam persilakan dengan membawa masa 100 orang bekas ahli Parti Bersatu Sabah. Dipersilakan Encik Frankie Jeffrey. Beliau juga merupakan ahli Parti Bersatu Sabah untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Kalabulai, Parlimen Sepagar. Di manakah dia Encik Frankie Jeffrey? Oh, ada sini, ada sini. Dia tidak lari. Terima kasih Encik Jeffrey daripada Parti Bersatu Sabah. Beliau juga merupakan mantan Ketua PDM Telipuk Laut. Baiklah, seterusnya kita persilakan seterusnya mempersilakan dan menjemput Encik Stephen G. Jane Kun, merupakan seorang pesara polis persekutuan, mantan JKK Kampung Kerangau Inanam dan juga mantan Ketua Kampung Kerangau. Encik Stephen G. Jane Kun akan diiringi bersama dengan Encik Sylvester Siawau dan juga Dato' James Sabinus, merupakan bekas ahli-ahli PBS. bersama dengan rakan-rakan ahli PBS kawasan Dewan Undangan Negeri Inanam, Parlimen Sepagar. Baiklah, kita panggil terlebih dahulu selama 50 orang bekas ahli PBS juga dijemput Encik Chu Yun Siu alias William. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kemasukan ahli baru tidak berparti. Ini merupakan rakyat-rakyat Merhain yang telah tertarik untuk menyertai Parti Warisan Sabah. Maka dengan itu kita menjemput terlebih dahulu Dato' Sri Vincent Liao, merupakan seorang figura hebat dan berpengalaman dalam industri travel and tour di Sabah. Pernah menyandang jawatan penting, antaranya bekas pengurusi Sabah Funeli Taiji Association, pengurusi Air Company, President Pro Tem of Federation of Sabah Tourism, dengan membawa keahlian seramai 30 orang. Dato' Sri Vincent Liao kini bergelar ahli Parti Warisan Sabah. Seterusnya kita menjemput ketua kumpulan yang selanjutnya. Kita memanggil ketua kumpulan Mr. San Tinfo dan Mr. Abdul San Kasing yang mewakili rakan-rakan dari suku kaum Cina seramai 65 orang. Tekad berbakti pada pertiwi, warisan membela anak negeri, misi membentuk era baru. Selanjutnya kita menjemput Mr. Samuel Wong. Mr. Samuel Wong dengan jumlah ahli masuk 30 orang bagi kawasan Dun Loyang, Kota Kinabalu. Warisan
mencipta kemajuan, warisan membawa kemakmuran, warisan membela wawasan, negeri Sabah dan bangsa, anak umat negara kita. Baiklah hadirin, seterusnya kita persilakan pula Samuel Wong. Dipersilakan Mr. Samuel. Warisan bertahan, warisan Sabah. Baiklah hadirin, seterusnya kita persilakan pula penyertaan daripada kawasan Dewan Undangan Api-Api Parlimen Kota Kinabalu Tekad berbakti pada pertiwi, bersama dengan 100 orang keahlian yang baru. Kita persilakan ketuanya, Encik Adam bin Kadir. serasa jiwa teguh berpadu. Dipersilakan Encik Adam bin Kadir dengan membawa masuk 100 orang ahli baru. Warisan gerakan berwarna-warni, warisan Okey, selanjutnya kita menjemput kumpulan selanjutnya dengan keahlian seramai 106 orang ahli baru. Untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Inanam Parlimen Sepagar, kita persilakan Mr. Adam. warisan bertahan, warisan Sabah. Ya baiklah, kita juga akan menerima penyertaan daripada mantan ahli-ahli Parti Bersatu Rakyat Sabah dan juga mantan ahli-ahli Parti Bersatu Sabah. Kali ini kita persilakan pula rakan-rakan mantan keahlian Parti Bersatu Rakyat Sabah dan juga Parti Bersatu Sabah Dan juga GRS daripada kawasan Kapayan Kota Kinabalu Parlimen Penapang. Dipersilakan Mr. Darren Juin dan Encik Samsul Osman, Rakan-rakan dari Gabungan Rakyat Sabah. Terima kasih GRS. Ya, sebelum ini saya dimaklumkan mereka bawa 80 orang, tapi kini mereka telah bawa lebih daripada 120 orang. Syabas dan tahniah, besok telah bawa 300 orang. Warisan bertahan, warisan Sabah. Menjulang anak bangsa, bertahan warisan ibunda, tekad berbakti pada pertiwi. Baiklah, kita untuk makluman saya baru dapat lagi ada beberapa orang baru. Ini yang fresh. Kita menjemput Dr. Zulfikar, bekas USNO, untuk naik ke pentas. Dr. Zulfikar dan juga Adi Syarmila. Mereka ini merupakan ahli-ahli USNO ya. Warisan mencipta kemajuan, Terima kasih juga kita ucapkan kepada Tan Sri Pandika Amin. warisan Yes, saya difahamkan ahli-ahli USNO ini diketuai oleh Dr. Zulfikar yang jumlahnya melebihi 50 orang pada hari ini dan akan menyusul lagi dalam masa terdekat. Daripada Dun Karambunai Parlimen Sepanggar. Ya. Terima kasih. Alright, dipersilakan Dr. Zulfikar dan Syarmila daripada USNO. Ahli USNO kawasan Dewan Undangan Negeri Karambunai Parlimen Sepagar. bertahan warisan ibunda, tekad berbakti pada pertiwi, warisan membela anak negeri, misi membentuk era baru, serasa jiwa teguh berpadu,
harmoni hidup berbagai Okey, baiklah. Untuk kali terakhir ya, untuk yang last ni, mereka ini merupakan influencer. Ya. Ini merupakan influencer terkenal tanah air. Maka dengan ini saya jemput dahulu Abang Atan Likas. Abang Atan Likas, TikTokers kita. Saudara Azrul Saibah, Saudara Syarizal Bahari. Okey, borang ada di sini ya. Dan kita menjemput juga Saudara Afrizan Jamil, merupakan bekas Exco Armada Pusat Parti Bersatu Malaysia. Ya. Ya. Kita persilakan Afrizan Jamil. Beliau merupakan Armada Sempurna Exco Pusat bagi Armada Parti Bersatu Pribumi Malaysia. Yes. harmoni hidup berbagai suku, majulah sahabat tanah airku. Okey, kita jemput Saudara Anwar. Saudara Anwar lagi. Ya, mana dia Saudara Anwar? Ya, tercicir ya. Kita difahamkan ramai rakan-rakan yang juga telah turut mengambil borang keahlian sebentar tadi untuk kita di sesi yang akan datang. Syabas dan tahniah kepada semua rakan-rakan baharu Parti Warisan Sabah. Bila dikenang perjuangan lalu, kental bertempur tak mudah Abah. Ayo semua kita berpadu, berpaut semangat selamatkan Sabah. Selamatkan! 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 Terima kasih, syabas dan tahniah setinggi sanjungan budi buat pemimpin-pemimpin tertinggi Parti Warisan Sabah yang telah pun menyempurnakan dan juga menerima borang-borang penyertaan dan juga keahlian Parti Warisan Sabah yang baru. Terima kasih dan juga kepada mana-mana ketua-ketua yang telah pun terlibat dalam penyerahan seperti tadi. Baiklah, kita mohon dan juga minta kepada semua rakan-rakan majlis pimpinan tertinggi Parti Warisan Sabah untuk turun ke bawah kerana rakan-rakan media kita akan mengambil gambar secara beramai-ramai dengan rakan-rakan keahlian yang baru dan juga yang lama. Kita minta barisan pimpinan kita untuk turun dan berada di hadapan Astaka Utama ini. Baik, sebelum itu pengumuman secara rasmi keseluruhan kemasukan ahli-ahli baru daripada parti-parti lain dan ahli-ahli baru pada hari ini saja kita telah mendapat 1,500 keahlian baru. Syabas dan tahniah. Warisan membela anak negeri, misi membentuk era baru, serasa jiwa teguh berpadu. Baiklah, kita menjemput. Ya. Alright. Okey. Kita jemput semua media untuk naik ke pentas. Orang-orang media naik ke pentas.